إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله حسيبا اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam sejahtera kepada kaum ibu dan kaum bapa, saudara dan saudari yang dicintai oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memanjatkan usia kita, dapat kita saya itu boleh hidup di awal-awal bulan Ramadan. Setelah mana berapa lama kita saya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak bulan Rajab lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala saat itu telah menyampaikan kita di permulaan Ramadan. Maka patutlah kita saat itu banyak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat ini dengan kita saat itu azam dan kita saat itu taruhkan niat kita pada bulan puasa tahun ni saat itu kita saat itu nak sungguh di dalam masalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi masalah Al-Quran, kerana bulan Ramadan saat itu adalah bulan Al-Quran, bulan yang Allah Subhanahu wa taala saat itu turunkan Al-Quran kepada umat manusia ini untuk menjadi hidayah, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka dengan munasabah ketibaan bulan Ramadan, marilah kita saat itu mendampingi diri kita dengan Al-Quran. Apabila kita saat itu dampingkan diri kita dengan Al-Quran, berarti kita saat itu cintakan, kasihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dalam bulan Ramadan saat itu kita akan puasa sebagai fardu kepada kita, dan di malam saat itu kita akan qiyam, iaitu solat tarawih. Dan di dalam solat tarawih saat itu kita akan dengar imam kita saat itu baca akal Al-Quran 30 juzuk, 30 hari atau 30 malam. Dengan imam kita saat itu baca sejus semalam saat itu, maka di celah-celah tu saat itu marilah kita saat itu tadabbur Al-Quran, supaya kita saat itu dapat mengertikan apa yang dibacai oleh imam di dalam salatul tarawih.
Dan terlebih dahulu saya akan mulakan tilawah saat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Itu beberapa keratan ayat Al-Quran di dalam suratul Baqarah yang kita saat itu akan dengar Tok Imi kita saat itu baca pada malam yang pertama. Dan surah Baqarah saat itu, di sana saat itu dia ada kelebihan. Sebelum kita saat itu nak mari mengertikan makna sepitah lalu, kita mari tengok kelebihan suratul Baqarah. Kalau kita nak dengar Tok Imi kita saat itu baca pada malam yang pertama di dalam bulan Ramadan saat itu, maka di sana saat itu beberapa hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan surah Baqarah, sebagaimana sabitnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. Hadis ni Imam At-Tirmizi kata hadis hasan sahih. Hadis yang sabitnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu saat itu sebagai kubur. Maka sesungguhnya rumah yang dibaca padanya saat itu surah Baqarah, syaitan tidak akan masuk di dalam rumah itu. Ini kelebihan kita saat itu baca surah Baqarah. Berarti apabila kita saat itu baca surah Baqarah, maka syaitan saat itu dia tidak akan masuk rumah kita. Ini jaminan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis seterusnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban daripada Sahl bin Sa'd qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in sanaman. Bagi tiap-tiap suatu saat itu dia ada kemuncuk dia. Wa inna sanamal Quran al-Baqarah. Dan kemuncuk Al-Quran itu adalah surah Baqarah. Wa inna man qara'aha fi baitihi lailatan. Siapa-siapa yang baca di rumah dia pada waktu malam, dia baca surah Baqarah pada waktu malam, lam yadkhuluhu syaitan salasa layalin. Syaitan tidak akan masuk rumah dia saat itu 3 malam. Dia baca 1 malam ya, syaitan tidak akan masuk rumah dia 3 malam. Wa man qara'aha fi baitihi naharan.
Dan siapa yang bacanya surah Baqarah pada waktu siang hari, maka syaitan tidak akan masuk rumahnya 3 hari. Itu kelebihan kita saat itu baca surah Baqarah. Dan surah Baqarah saat itu adalah satu surah yang diturunkan di Madinah, Suratul Madaniyah, dan ayat dia semua saya itu ada 200 80 ni. Dan Allah Subhanahu wa taala saya itu memulakan surah ni dengan Alif Lam Mim, huruful muqatta'ah. Alif Lam Mim. Sebaik-baik tafsir saat itu iaitu Allahu a'lam, Tuhanlah yang maha mengetahui pengertian Alif Lam Mim saat itu. Untuk apa? Untuk nak cabarkan orang Arab. Tewari Alif Lam Mim untuk nak cabarkan orang Arab. Dan seterusnya dia kata zalikal kitabu la raiba fih. Demikian itu kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada syak padanya. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala saya itu ceritakan kepada kita. La syakka annahu min indillah. Tidak syak kata bahawa Quran saya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha bijak mendatangkan Al-Quran ini, dan semua yang ada di dalam Al-Quran mikcak awal sehingga akhir sana itu semua tu perkara yang benar dan betul. Tidak ada syak dan tidak ada ragu tentang cerita-cerita yang Allah Subhanahu wa taala saat itu khabarkan kepada kita saat itu. Seseolahnya nak jawabkan kepada soalan kita saat itu, permintaan kita. Yang mana kita saat itu duduk baca surah Fatihah di rasmaya kita 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Maka di sini seolah Tuhan nak royak kepada kita jalan yang lurus, jalan yang mana, iaitu zalikal kitab la raiba fih, tidak ada syak dalam tidak ada syak dan ragu kata benarnya Al-Quran ini. Ini jalan yang benar yang patut kamu saat itu kena ikut. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Quran saat itu dia menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa, iaitu orang yang menjunjungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia saat itu tinggal apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala saat itu larang. Itulah yang dikatakan orang itu muttaqin. Jika kita itu puasa untuk nak melahirkan ketakwaan, maka di sini Allah Subhanahu wa taala nak royak kepada kita juga, la raiba fi hudan lil muttaqin, iaitu petunjuk kepada orang yang bertakwa. Orang yang mana tu? Orang yang takwa, sifat kepada orang yang takwa saat itu. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun, iaitu mereka yang beriman dengan benda gaib. Dengan benda yang gaib mereka itu beriman. Benda yang tak nampak kelih, tentang azab kubur, tentang neraka, tentang syurga, tentang titik syirat, padang mahsyar. Semua tu benda yang gaib, termasuknya malaikat. Mereka saat itu beriman dengan perkara tu. Wa yuqimuna shalah, dan mereka saat itu mendirikan sembahyang. Saat ini beriman dengan benda gaib saat itu di segi hati,
wa yuqimuna shalah, tentang kelakuan dia itu mereka mendirikan solat secara sempurna pada awal waktu, mengikutkan sunnah Nabi SAW. Tuhan wari takbir dengan mendirikan solat ni atau buat secara sempurna, bukanlah kata semaya lepas-lepas dak. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka, mereka infak, mereka saat itu belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan sebelum daripada kamu. Dia berimani kepada Al-Quran dan dia berimani kepada kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala saat itu turunkan kepada nabi-nabi dahulu saat itu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka saat itu yakin. Dengan kata di sana saat itu adanya akhirat. Mereka beriman dengan akhirat. Orang yang sifat lagu tu saat itu, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang yang duduk di atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim, di atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan yang betul, yang benar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang jaya. Ini Allah Subhanahu wa taala saya itu nak ceritakan kepada kita, apabila kita saya itu nak cari jalan yang benar dan yang betul, begitulah sifat orang itu saat itu. Apabila kita saya itu boleh buat apa yang di atas saat itu, maka sudah tentu kita akan dapat kejayaan di negeri akhirat nanti. Dan dalam surah Baqarah ini juga ayat yang pertama saya ayat yang kelima saat itu, Allah Subhanahu wa taala saat itu nak ceritakan tentang sifat orang mukmin, orang yang muttaqin. Di permulaan ayat saat itu, di dalam surah Baqarah ni juga Tuhan nak menggambarkan kepada kita saat itu tiga golongan manusia. Satunya iaitu orang yang mukmin, muttaqin. Yang kedua iaitu orang kafir, al-kafirun. Yang ketiga saat itu al-munafikun, iaitu orang munafik. Tiga golongan ni dalam surah Baqarah itu juzuk yang pertama, Tuhan menggambarkan kita itu, iaitu ayat yang 1 sehingga ayat yang ayat yang ke-20 saat itu. Tuhan nak ceritakan kepada kita tentang tiga golongan manusia, iaitu orang mukmin, orang kafir, lepas tu orang munafik. Ayat yang ke-1 sehingga sampai ayat yang ke-5 saat itu, Tuhan ceritakan tentang sifat orang mukmin. Lepas tu ayat yang ke-ni sehingga ayat yang ke-7, Tuhan nak royak tentang sifat orang kafir. Lepas tu ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-20 saat itu, Tuhan nak menggambarkan kepada kita saat itu tentang sifat orang munafik. Dia kata orang munafik saat itu paling banyak sekali. Sebab kerana munafik saya itu adalah satu golongan yang paling bahaya terhadap orang mukmin. Orang yang pura-pura Islam saat itu, di segi zahir saat itu nampak gambar dia Islam, tetapi hakikat yang sungguh saat itu mereka adalah orang yang kufur.
Itu 3 gulungi yang Allah Subhanahu Wa Taala itu ceritakan kepada kita. Dan dalam surah Baqarah, awal surah Baqarah ini juga, ayat yang ke-21 saya itu, Allah Subhanahu Wa Taala nak menjawabkan kepada kita persoalan apabila kita itu tanya kata tujuan kita saat itu, kita saat itu mari mana. Maka Allah Subhanahu Wa Taala saat itu nak jawabkan tentang keraguan manusia saat itu di dalam ayat yang ke-21 saat itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu, Tuhan yang menjadikan kamu dan yang menjadikan mereka sebelum daripada kamu. Dia kata Tuhan saya itu Tuhan yang menjadikan kita dan manusia yang sebelum daripada kita. Tujuan apa tu? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu saya itu bertakwa. Nawi tahu kata kita saya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan jadi kita. Bukanlah benar tu, bukanlah benar ni. Bukanlah kata mari daripada beruk khadak. Tuhan yang menciptakan kita. Dan Tuhan tujuan Tuhan cipta saat itu untuk kita saat itu menjadi hamba yang mentaati. Liya'budu, supaya kita saat itu sembah Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tattaqun, mudahan kamu saat itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam surah ni juga Allah Subhanahu Wa Taala saat itu cerita, dalam juzuk awal ini juga Allah Subhanahu Wa Taala saat itu ceritakan kepada kita tentang Tuhan saat itu menjadikan Nabi Adam. Kemudian apabila Tuhan saat itu jadikan Nabi Adam, kemudian Tuhan saat itu perintahkan kepada malaikat dia supaya sujudkan kepada Nabi Adam, kecuali di sana saat itu iaitu iblis yang tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Dan dalam surah Baqarah ini juga Tuhan saat itu ceritakan kepada kita satu kisah, iaitu kisah lembu saat itu. Kisah lembu betina saat itu. Baqarah saat itu lembu tina. Maka dalam surah dalam juzuk awal ini juga Allah Subhanahu Wa Taala saat itu ceritakan kepada kita tentang kisah lembu saat itu, sebagaimana tersabitnya dalam ayat wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa. Ingatlah ketika Musa saat itu dia katakan kepada kaum dia, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kamu supaya kamu saat itu semolehkan lembu. Qalu, maka mereka saat itu berkata, adakah kamu saat itu mengejek-ngejekkan kami? Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Maka Musa pun berkata, a'udzu billah, aku minta lindung daripada Allah bahawa aku saat itu jadi dari kalangan orang yang jahil. An akuna minal jahilin. Yang sakut paut dengan kisah ini saya itu, iaitu ada seorang lelaki berlakunya pada Bani Israel.
ada seorang lelaki saat itu, dia ada seorang pak saudara dia, dan pak saudara dia saat itu orang yang kaya. Lepas tu pak saudara dia saat itu ada anak tino. Maka seorang lelaki saat itu, dia itu cita-cita nak pergi pak saudara dia itu mati, supaya apabila pak saudara dia mati saat itu, dia dapat boleh saka. Apabila dia cita lagu tu saat itu, duk tunggu sehari-sehari, dia rasa kata lah amat mati. Lalu tu setan mari hasut dia saat itu, wakwi dia saat itu bunuh akan pak saudara dia. Apabila dia saat itu bunuh pak saudara dia, kemudian dia mayat pak saudara dia pergi tahuk dari satu kampung. Apabila tahuk di satu kampung saat itu, dia pun wak lolok nangis, kata siapakah yang bunuh pak saudara dia. Dia menangis. Lalu tu di antara ahli kampung tu dengan ahli kampung dia itu balah. Apabila balah saya itu hampir-hampir nak bunuh gimari saya itu, kemudian dia saya itu pergi cari Nabi Musa. Suruh Nabi Musa itu minta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk nak mengetahui siapakah yang bunuh pak saudara dia saat itu. Lalu itulah Nabi Musa saat itu, Tuhan wari wahyu kepada Nabi Musa supaya mereka saat itu semoleh akan lembu. Tapi apabila Nabi Musa perintah dia supaya pergi semoleh lembu itu, dia pun tanya banyak. Kalaulah permulaan dia gitu, pergi semoleh dulu, pergi cari lembu semoleh dulu, tak jadi muskilah bagi dia. Tapi dia itu tanya banyak, lembu lagu mana, cahaya gapo, bekno gapo, semua tu jadi banyak, kena cari susah. Saya nak cari dalam kampung dia itu, beberapa hari tak temu. Saya nak seakhirnya pergi temu lembu saya itu duduk dengan anak yatim. Apabila duduk dengan anak yatim dah, sebagai saka kepada anak yatim saat itu, maka terpaksa mereka saat itu kena beli dengan harga yang mahal. Lalu itu mereka pun belilah lembu tu saat itu dengan harga yang mahal. Setelah mana mereka saat itu beli, kemudian mereka pun semolehlah lembu saat itu. Kemudian mereka ambilkan ekor lembu saat itu, pergi godekan orang yang mati itu. Didapati orang yang mati saat itu hidup. Apabila hidup saat itu, dia royaklah, kata orang yang bunuh dia saat itu siapa, iaitu dia kata anak saudara dia lah yang bunuh dia saat itu. Ini nak menunjukkan kepada kita, kata Tuhan saat itu kuasa nak menghidupkan orang yang telah mati. Itulah sabitnya letaknya surah ini nama suratul Baqarah, kerana dalam juzuk yang pertama saat itu Tuhan menceritakan tentang kisah kisah lembu saat itu. Itulah beberapa pengertian sepitah lalu. Semoga-moga kita saat itu dapat memahami apabila kita saat itu dapat semaya solat tarawih pada malam yang pertama di dalam bulan Ramadan. Maka sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.